Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Ya, hari ini cikgu akan sambung ya penerangan untuk subjek semester yang pertama ini. Ya, kita masih dalam bab yang pertama. Okey, untuk kali ini kita sudah berada di subtopik yang kedua yang mana kita akan lihat ya berkaitan dengan persekitaran tugas. Jadi untuk mengetahui ya apakah yang terdapat dalam persekitaran tugas, kita jumpa sebentar lagi. Okey anak-anak pelajar, ya apa yang kita akan lihat untuk sesi kali ini ya adalah berkaitan dengan subtopik persekitaran perniagaan yang mana ya untuk kali ini cikgu akan menerangkan berkaitan dengan persekitaran tugas lah. Okey, seperti yang anak-anak pelajar ketahui, untuk subtopik persekitaran perniagaan ini kita ada dua anak topik. Okey, satu yang dinamakan sebagai persekitaran umum dan yang kedua dinamakan sebagai persekitaran tugas. Okey, untuk persekitaran umum saya ulang ya, pesta pipi kita ada persaingan dan jaringan, kita ada ekonomi, kita ada sosial budaya, kita ada teknologi, kita ada antarabangsa, kita ada politik dan perundangan dan prasarana. Okay, ini unsur yang terdapat dalam persekitaran umum. Okay, nah kalau untuk persekitaran tugas kita ada pelanggan, pembiaya, pemodal, pembekal, pekerja, pesaing, kerajaan dan masyarakat. Okay, untuk kali ini, ya, cikgu akan sentuh pula berkaitan dengan persekitaran tugas. Inilah ya fokus kita, ya, untuk sesi perkongsian kita. Okay, sebelum itu, ya, kita lihat dahulu apakah objektif, ya, untuk pembelajaran kali ini. Jadi harap ya di akhir sesi nanti para pelajar dapat membincangkan pengaruh persekitaran tugas terhadap perniagaan dan ya dapat menjelaskan tanggungjawab perniagaan kepada pihak berkepentingan ataupun kepada persekitaran tugas. Okey, nak pelajar kena maklum ya, persekitaran tugas atau nama lainnya adalah pihak-pihak berkepentingan. Okey, kita terus kepada isi pembelajaran. Okay, untuk persekitaran tugas ataupun pihak berkepentingan ini, ya sebelum itu kita kena tahulah ya apa itu persekitaran tugas, ya siapa yang ada dalam persekitaran tugas. Okey, di sini persekitaran tugas ini merujuk kepada pihak-pihak berkepentingan bagi sesebuah organisasi yang akan memberi pengaruh secara langsung ya dan memberi kesan kepada operasi dan prestasi perniagaan. Ya, pihak-pihak berkepentingan ataupun pihak-pihak penting ya yang mana pihak-pihak ini akan memainkan peranan yang penting kepada organisasi perniagaan. Okey, pihak berkepentingan ini ya dia terdiri daripada pelanggan, masyarakat, kerajaan, ya pekerja, seterusnya kita ada pesaing, okey, kemudian kita ada pemodal ataupun pelabur, okey, seterusnya pembiaya dan juga kita ada pembekal. Ya, yang mana kalau kita singkatkan ya dia menjadi 6PKM. 6PKM ya. Pembekal, pembiaya, pemodal, pesaing, pelanggan, pekerja. Okey, kemudian KM itu kerajaan dan masyarakat. Okay, jadi cikgu harap anak-anak pelajar boleh mengingatilah elemen-elemen yang terdapat dalam persekitaran tugas. Okay, sebab ini adalah fakta khusus. Okey, kita akan lihat satu persatu. Ya. Pertama kita lihat pelanggan. Siapa itu pelanggan? Pelanggan adalah pihak yang membeli produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan. Ya, pelanggan akan membeli produk atau perkhidmatan yang mana dapat memenuhi keperluan serta kehendak mereka. Yang ya,
Okey, permintaan daripada pelanggan akan mempengaruhi keupayaan organisasi untuk beroperasi. Maksudnya, sekiranya ada permintaan, maka operasi perniagaan akan berjalan. Okey, begitu jugalah sebaliknya. Okey. Perubahan cita rasa pelanggan ya akan mempengaruhi jenis keluaran yang akan dikeluarkan, ya, harga yang akan diletakkan dan jumlah ataupun kuantiti barang yang akan dikeluarkan. Ya, maknanya perubahan cita rasa pelanggan itu ataupun keperluan ataupun kehendak pelanggan itu dia akan mempengaruhilah aktiviti perniagaan. Apa barang yang perlu dikeluarkan, ya, berapa harga yang perlu dikenakan, berapa banyak yang perlu ditawarkan di pasaran, bergantung kepada permintaan pelanggan dan cita rasa pelanggan itu sendiri. Okey para pelajar, kita lihat ya apa tanggungjawab perniagaan kepada pelanggan. Kita tahu pelanggan adalah individu yang membeli produk, jadi dia akan memberi kesan yang besar kepada aktiviti perniagaan. Ya, kalau pelanggannya ramai, maka keuntungan yang akan diperolehi oleh perniagaan juga akan besar. Ya, perubahan cita rasa pelanggan akan mempengaruhi perubahan kepada produk yang akan dikeluarkan, akan mempengaruhi kuantiti yang akan dipasarkan, akan mempengaruhi aspek yang dinamakan sebagai kualiti, ya, kuantiti, kualiti, harga produk yang akan ditawarkan. Okay, sekarang kita lihat apa tanggungjawab perniagaan kepada pelanggan. Macam mana perniagaan perlu menjaga pelanggannya. Okey, di sini ya, perniagaan perlu menawarkan produk atau perkhidmatan berkualiti dengan harga yang berpatutan dan selamat. Ini yang perlu dilakukan oleh perniagaan kepada pelanggan. Okey, kemudian perlu menyesuaikan barang ataupun perkhidmatan dengan keperluan serta kehendak dan perubahan cita rasa pelanggan di pasaran. Okey, seterusnya perniagaan perlu menyampaikan ya barang dan perkhidmatan tepat pada masa, kualiti dan kuantiti serta tempat yang sesuai seperti yang diperlukan oleh pelanggan. Okey, kemudian perniagaan juga perlu memberi maklumat tentang barang dan perkhidmatan. Okey, dan perniagaan juga perlu bersikap profesional terhadap pelanggan. Jadi sebagai penghargaan kepada pelanggan yang membeli produk, maka inilah yang perlu dilakukan oleh perniagaan kepada pelanggan. Okey, seterusnya ya, persekitaran tugas yang kedua, ya, kita ada pembekal. Okey, pembekal di sini adalah pihak yang membekalkan bahan mentah, barang separa siap ataupun barang siap kepada perniagaan. Okey, yang mana hubungan baik antara peniaga akan membekalkan hubungan baik antara peniaga dengan pembekal ya penting ya sebagai jaminan untuk memastikan bekalan barang dapat disediakan secara berterusan dan pada harga yang berpatutan. Okey. Pemilihan pembekal yang baik ya akan memastikan bekalan yang diminta oleh perniagaan dihantar tepat pada masa, ya, barang yang berkualiti dan pemberian tempoh kredit yang lebih panjang akan diberikan kepada perniagaan tersebut. Ini sekiranya perniagaan dapat memilih pembekal-pembekal yang terbaiklah, ya. Sekarang kita lihat pula apa pengaruh ataupun apa tanggungjawab perniagaan kepada pembekal. Okey, perniagaan perlu membuat bayaran mengikut masa yang telah ditetapkan. Ya, ini untuk kita menjaga hubungan yang baik dengan pembekal. Okey, kemudian membuat perjanjian yang adil dengan syarat-syarat kontrak yang jelas. Ya, tidak berat sebelah ataupun tidak ada unsur penipuan dalam kontrak yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh peniaga dan pihak pembekal. Okay, seterusnya bekerjasama dan menjalinkan hubungan yang baik. Ya, dan mendapatkan panduan serta latihan daripada pembekal tentang cara penggunaan barang yang dijual.
Okey, sebab kita tahu pembekal adalah orang tengah, ya. Pembekal adalah pihak yang membekalkan bahan mentah kepada perniagaan. Jadi, perniagaan kena menjaga pembekalnya, terutama sekiranya pembekal itu mempunyai prestasi yang baik. Ya, kerana apa? Kita telah lihat tadi, kerana bahan mentah yang kita perlukan bergantung kepada kecekapan pembekal itu sendiri. Kalau kamu ada hubungan yang baik dengan pembekal, maka pembekal akan menawarkan ataupun memberikan bekalan bahan mentah mengikut masa yang kamu telah tetapkan, mengikut kualiti, kuantiti dan tempat yang telah dipersetujui. Begitu jugalah kemungkinan pembekal akan memberikan kemudahan kredit yang panjang kepada perniagaan. Ya, yang mana sekiranya pembekal itu tahu perniagaan itu melayan ataupun menjaga hubungan yang baik dengan pembekal. Okey, seterusnya persekitaran yang ketiga kita ada pembiaya. Okey, pembiaya di sini merujuk kepada pihak yang menyediakan dana ataupun sumber kewangan kepada perniagaan. Okey, contoh pembiaya kita ada bank, kita ada syarikat keuangan, syarikat insurans, syarikat kredit. Ini adalah contoh institusi yang menyediakan pembiayaan kepada peniaga. Okey, di sini keupayaan peniaga membayar balik pinjaman akan memberi kesan kepada pembiaya. Ya, kalau peniaga meminjam sejumlah wang sebagai modal kepada pembiaya, contoh kita ambil bank. Ya, maka pihak bank dia akan bergantung kepada bayaran pinjaman yang dibuat oleh peniaga tersebut. Kalau peniaga dapat membayar mengikut masa yang ditetapkan dan pada jumlah yang telah ditetapkan, ya, maka pembiaya ini ataupun institusi-institusi yang menyediakan pembiayaan ini akan boleh terus beroperasi. Okey. Tanggungjawab perniagaan kepada pembiaya, ya. Satu antaranya, perniagaan perlu membayar balik pinjaman mengikut tempoh yang telah ditetapkan supaya tidak menimbul kesulitan kepada pihak pembiaya. Okey, yang kedua, bertanggungjawab untuk membayar segala hutang mengikut syarat dan tempoh yang telah ditetapkan. Okey, dan selain itu, perniagaan juga perlu membekalkan maklumat yang benar dan tepat seperti yang telah dikehendaki oleh pembiaya. Okey, itu tanggungjawab perniagaan kepada pembiaya. Okey, kemudian persekitaran tugas yang seterusnya, yang keempat cikgu rasa, ya, iaitu pemodal ataupun pelabur. Kenapa pemodal pelabur? Pemodal atau pelabur ini sebab dia benda yang samalah, pemodal ataupun pelabur. Tapi pembiaya berbeza dengan pemodal dan pelabur. Okey, kita lihat. Pemodal ataupun pelabur adalah pihak yang menyumbangkan modal dan mengharapkan pulangan hasil dari pelaburan yang telah dilakukan. Tapi kalau pembiaya dia memberi pinjaman sejumlah modal, pinjaman sejumlah wang kepada perniagaan. Dan perniagaan akan membayar balik pinjaman tersebut beserta dengan faedahnya. Tetapi berbeza dengan pemodal ataupun pelabur, mereka ini menyumbang sejumlah modal, ya, dan mengharapkan pulangan balik hasil daripada modal yang telah disalurkan. Okay, bezanya di sini, pemodal atau pelabur dia tidak ada tempoh masa pembayaran semula. Dan dia tidak ada sebab dia dalam bentuk modal bukan pinjaman. Okey. Kemudian sumbangan modal yang tinggi serta berkekalan akan memastikan kelangsungan perniagaan. Okey, yang mana di sini maksudnya, mana-mana individu yang ingin menyumbangkan modal dalam bentuk yang besar, ya, maka sumbangan modal ini, ya, daripada pelabur ataupun pemodal ini, ya, akan membolehkan perniagaan itu terus beroperasi di pasaran. Okey, seterusnya
Perniagaan perlu menggunakan sumber dengan cekap serta menjana keuntungan untuk memberi pulangan yang besar kepada pelabur mereka. Ya, kerana apa? Pelabur menyalurkan modal, ya, mereka berharap modal itu dapat dikembangkan, ya, dan mereka boleh mendapat keuntungan. Jadi, pihak perniagaan perlu, ya, guna sumber yang ada ini dengan cekap dan cuba sedaya upaya untuk menjana keuntungan yang lebih besar, ya, untuk disalurkan semula kepada pemodal ataupun pihak pelabur. Okey, seterusnya tanggungjawab perniagaan kepada pemodal ataupun pelabur ini ialah, ya, kejayaan perniagaan yang akan meningkatkan kekayaan pemodal, iaitu melalui peningkatan nilai saham dan dividen. Okey, sini maksudnya sekiranya perniagaan itu dapat ataupun mampu menjana keuntungan yang banyak, setiap tahun dia mendapat keuntungan, maka secara tidak langsung juga, ya, impaknya adalah kepada si pemodal ataupun si pelabur, kerana mereka akan mendapat keuntungan daripada jumlah pelaburan ataupun modal yang telah mereka laburkan dalam perniagaan tersebut. Okey. Seterusnya, ya, perniagaan kena membuat pembahagian untung ataupun dividen secara adil. Okey, perniagaan juga bertanggungjawab untuk memberikan kadar pulangan terbaik ke atas jumlah pelaburan. Okey, perniagaan juga perlu mengurus perniagaan dengan cekap bagi menjamin keuntungan, dan perniagaan perlu memberi maklumat lengkap serta tepat tentang perjalanan dan prestasi perniagaan. Sebab pemodal ataupun pelabur ini dia memainkan peranan yang besar ke dalam organisasi perniagaan. Sekiranya pemodal ataupun pelabur ini menarik pelaburan mereka, maka organisasi akan mengalami kekurangan sumber modal. Contohnya dari aspek keuangan lah, ya. Jadi, organisasi mungkin perlu berurusan dengan pembiaya. Pergi buat pinjaman dengan mana-mana bank, yang mana kamu akan membayar pinjaman tersebut beserta dengan faedah. Sebab itu perlu jaga siapa kamu punya pemodal ataupun pelabur. Sebab mereka inilah yang akan menyalurkan modal ke dalam perniagaan. Okey, seterusnya anak-anak pelajar, ya. Kita lihat persekitaran tugas pesaing. Untuk pesaing, siapa itu pesaing? Ya, pesaing di sini merupakan perniagaan lain dalam industri yang sama, ya, yang mengeluarkan ataupun menawarkan barang ataupun perkhidmatan yang hampir sama dalam pasaran yang sama. Okey, perniagaan perlu bersaing untuk mendapatkan share pasaran dan perlu bersaing secara adil serta tidak melanggar etika perniagaan. Okey, kalau kamu lihat di pasaran untuk satu pen sahaja ada beberapa jenama. Jenama-jenama yang berbeza ini merupakan pesaing-pesaing kepada produk yang akan ditawarkan. Okey, kepentingan tanggungjawab perniagaan kepada pesaing ini ialah persaingannya akan mendorong pesaing untuk membuat inovasi. Okey, perniagaan yang berjaya boleh menyokong pesaing bersaing melalui kerjasama strategik. Okey. Perniagaan perlu mengamalkan persaingan yang sihat, tidak mencemarkan nama baik pesaing dan memastikan tiadanya konflik berlaku. Okey, situasinya di sini apabila ada pesaing, maka perniagaan akan cuba sedaya upaya untuk mereka bentuk produk mereka dengan yang terbaik, yang mana berbeza dengan produk pesaing di pasaran. Ya, jadi selain itu, ya, perniagaan juga akan cuba mengamalkan persaingan yang sihat, ya. Maknanya tidak boleh ada unsur penipuan ataupun tikam dari belakang, ya, tidak mencemarkan nama pesaing. Itu tanggungjawab perniagaan kepada dia punya pesaing. Okey, seterusnya para pelajar kita lihat persekitaran pekerja.
Okey, pekerja ni semua sudah sedia maklum, ya. Individu dalam sesebuah perniagaan yang menyumbang tenaga dan mental untuk menggerakkan aktiviti perniagaan agar berjalan dengan lancar. Okay. Perniagaan perlu sensitif kepada keperluan pekerja serta menjaga kebajikan agar produktiviti mereka tidak terjejas. Okay. Dan apa yang akan diperolehi oleh pekerja ialah contoh dapat gajilah, ya. Kamu sudah melakukan kerja maka kamu akan dapat gaji, dapat allowance, dapat bonus, dapat latihan dan dapat faedah sampingan. Okey. Jadi tanggungjawab perniagaan kepada pekerja, ya. Di sini kita sudah sedia maklum bahawa pekerja itu juga adalah pihak yang memberi produk ataupun perkhidmatan kita. Mereka juga ini adalah pelanggan. Okey. Yang mana, ya, pekerja ini, cikgu rasa slide, sorry ya, ini berkaitan dengan pelanggan. Okey, cikgu hurai sahaja pekerja, kamu dengar ya. Okey, pekerja ini adalah pihak yang melaksanakan kerja, melakukan aktiviti kerja, yang melancarkan operasi kerja dalam organisasi. Jadi, ya, sebagai pekerja, perniagaan perlu, ya, untuk menjaga pekerjanya, terutama pekerja yang mempunyai kemahiran yang tinggi, ya. Perniagaan perlu memastikan mereka dibayar gaji yang setimpal dengan kelulusan. Ya, perlu sediakan tempat kerja yang kondusif, selamat, ya. Perlu ambil tahu kebajikan pekerja. Ya, sediakan keperluan-keperluan lain kepada pekerja, ya, supaya pekerja ini dia tidak berhenti dan beralih kepada organisasi pesaing. Ya, apatah lagi sekiranya pekerja itu adalah pekerja mahir yang kamu miliki. Ya, jadi perlu jaga kebajikan pekerja itu sendiri. Okey, seterusnya kita ada persekitaran kerajaan. Ya, persekitaran kerajaan ini dia merujuk kepada pihak yang mentadbir sesebuah negara dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan, menggubal dan menguatkuasakan undang-undang ataupun peraturan perniagaan. Okey, mereka ini ataupun kerajaan dia akan mempengaruhi aktiviti perniagaan melalui penguatkuasaan undang-undang perniagaan, ya. Yang mana kerajaan akan cuba untuk memastikan perniagaan yang terlibat beroperasi dengan adil serta menjaga kepentingan pengguna. Okey. Contohnya melalui apa? Melalui pengeluaran lesen perniagaan, penetapan tanda letak harga, ya, tentang barang kawalan, sistem cukai ataupun percukaian yang digunakan ke atas produk-produk, ya, yang cuba dipasarkan. Jadi, apa tanggungjawab perniagaan kepada kerajaan? Okey, satu, kena bayar cukai keuntungan perniagaan. Kena bayarlah, ya, cukai. Tidak bolehlah kamu lari daripada cukai, sebab cukai adalah salah satu sumber pendapatan perniagaan. Sumber pendapatan pihak kerajaan. Okay, yang seterusnya, perniagaan perlu mematuhi undang-undang dan peraturan dalam menjalankan aktiviti perniagaan. Kena ikutlah apa yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okay, kemudian memastikan perniagaan telah didaftarkan dan mempunyai lesen. Daftar perniagaan itu dan boleh beroperasi sekiranya perniagaan kamu tidak ada lesen lah, ya. Jangan cuba untuk mengelak, ya, syarikat ataupun perniagaan kamu daripada didaftarkan. Okey, kemudian kerajaan akan menyumbang ke arah pembangunan negara dengan mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, maksudnya di sini perniagaan yang mewujudkan peluang pekerjaan. Dan secara tidak langsung sebenarnya apabila masyarakat bekerja maka dia akan menyumbang kepada pembangunan negara di kawasan setempat. Okey, oleh itu perniagaan perlu menyokong dasar kerajaan dengan melibatkan diri dalam program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Jangan menentang kerajaan lah maksudnya.
Okey, dan yang terakhir rasanya kita ada persekitaran masyarakat. Okey, persekitaran masyarakat ini adalah komuniti yang terdapat di sesuatu kawasan yang mempunyai kepentingan secara langsung ke atas sebuah perniagaan. Okey, masyarakat akan mempengaruhi kejayaan perniagaan dari aspek pandangan terhadap imej perniagaan. Ya, tanggungjawab sosial yang dilaksanakan oleh perniagaan dan hubungan komuniti yang dibentuk bersama masyarakat. Okey, jadi apa tanggungjawab perniagaan kepada masyarakat? Okey, satu ya, perniagaan kena menyediakan kemudahan ataupun pembangunan kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian melaksanakan tanggungjawab sosial, contohnya memberi derma, memberi bantuan. Ini selalu kita lihat dalam TV kan, ada syarikat-syarikat besar yang telah kukuh di pasaran, mereka akan melaksanakan tanggungjawab sosial, ya, contohnya dengan memberi derma. Okey. Okey, seterusnya tanggungjawab perniagaan pada masyarakat juga adalah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, kemudian peka kepada perubahan dan keperluan serta kehendak masyarakat. Kemudian mewujudkan peluang pekerjaan dan memajukan sektor ekonomi masyarakat setempat. Dan tidak menjual barang yang bertentangan dengan kepercayaan agama ataupun budaya masyarakat setempat. Okey, anak-anak pelajar, jadi cikgu harap anak-anak pelajar faham dengan perkongsian berkaitan dengan persekitaran tugas. Okey, ingat persekitaran tugas adalah pihak-pihak yang memainkan peranan yang penting secara langsung kepada perniagaan. Siapa persekitaran tugas itu? Kita ada 6P, 1K, 1M. M itu adalah masyarakat, K itu adalah kerajaan. Okey, 6P, kita ada pelanggan, kita ada pemodal, kita ada pembiaya ataupun pelabur, kita ada pesaing, kita ada pekerja dan kita ada satu lagi apa? PP, apa lagi ya? Pembiaya, pelanggan, pemodal ataupun pelabur, pembiaya, kemudian kita ada pekerja, kemudian kita ada pesaing dan kita ada pembekal. Jadi anak-anak pelajar, apa yang cikgu dapat simpulkan untuk persekitaran tugas ini, anak-anak pelajar kena tahu satu, macam mana persekitaran ini mempengaruhi perniagaan, dan yang kedua, bagaimana apa tanggungjawab perniagaan kepada pihak-pihak berkepentingan ini. Okey, jadi rasanya sampai di sini saja perkongsian cikgu berkaitan dengan pihak-pihak berkepentingan ataupun persekitaran tugas. Okey, jadi sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah anak-anak pelajar sharekan ya dengan rakan-rakan yang lain. Okey, cikgu harap anak-anak pelajar faham dan jelas dengan apa yang cikgu terangkan berkaitan dengan persekitaran tugas. Okay, sekali lagi terima kasih cikgu ucapkan kepada yang sudi menonton video ini, ya. Dan teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.